Kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Qala, jadi kita dah sampai pada perbahasan wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini wa sawfa wa ta'it ta'nits as-sakinati wa huwa thalathatu anwa'. Pada majlis yang pertama kita dah membincangkan tentang makna al-kalam, iaitu al-kalam wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalam huwa al-lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Lepas tu kita bincang tentang aqallu ma yata'allafu al-kalamu. Sekurang-kurang kalam itu terbentuk boleh jadi sama ada daripada dua isim ataupun daripada fa'il dan isim, ataupun daripada fa'il dan juga tiga isim dan sebagainya lah. Cuma yang kita bincang hanya dua kerana itu yang ada dalam matan. Kemudian kita sebut makna kalimah. Nak terbentuknya kalam mesti melalui kalimah-kalimah. Contoh Zaidun qa'imun, Zaidun kalimah, qa'imun kalimah. Qama Zaidun, qama kalimah, Zaidun kalimah. Tak. Jadi apakah makna kalimah? Kita bagi tahu al-kalimah tu qaulun mufradun. Yang mana al-kalimah itu terbahagi kepada tiga, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Jadi dalam matan Jurumiyah disebut wa aqsamuhu, dan bahagiannya. Tak. Kalau kita sebut hu tu kembali kepada al-kalam, maka kurang tepatlah. Sebab bahagian wa aqsamuhu ay wa aqsamu al-kalam ismun wa fi'lun wa harfun. Tiga ini iaitu ismun wa fi'lun wa harfun bukanlah bahagian bagi kalam, tapi ianya bahagian bagi kalimah. Kalimah itu yang ada tiga. Sama ada isim, fa'il atau harf. Tapi dalam hasyiah ada banyaklah dia bahas pasal mantik, cara nak menyelesaikan wa aqsamuhu tu. Fal-ismu, kemudian isim kita sebut dikenali dengan pelbagai tanda. Pertama ialah dengan isnadi ilaih, dengan cara kita menyandarkan sesuatu kepadanya. Jadi kalau kita sandarkan sesuatu kepadanya, dia tu kita panggil isim. Dan juga dengan tanda bil khafdi, dengan tanda baris bawah ataupun ya, wa bit tanwin, dengan adanya tanwin di belakang kalimah, iaitu nun yang mati yang sabit pada sudut sebutan tapi tidak ditulis pada tulisan. Kemudian kita sebut sedikit sebanyak tentang makna tanwin tamkin, tanwin tangkir, tanwin muqabalah dan juga tanwinul iwaq. Kemudian tanda yang seterusnya bagi isim ialah dengan masuknya alif dengan lam di hadapannya. Kemudian yang terakhir ialah dengan masuknya huruf al-khafdi, iaitu huruf al-jar. Hari ini kita akan masuk wal fi'lu. Wal fi'lu. Boleh? Sedia dah? Okey. Wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini wa sawfa wa ta'it ta'nis sakinah. Dan fi'il. Apa dia fi'il? Fi'il ialah satu kalimah yang menunjukkan makna dengan diri dia sendiri tanpa perlu perantaraan perkara lain. Dalam masa yang sama, ianya merangkumi makna zaman. Contoh daraba. Daraba ni satu kalimah yang menunjukkan ke atas satu makna dengan diri dia sendiri. Apa makna yang ditunjuk? Ad-darb, pukulan. Yang mana ad-darb itu, iaitu pukulan itu, berlaku pada zaman yang lampau. Contoh yadribu, fa'il mudhari'. Yadribu menunjukkan ke atas satu makna, iaitu darb, pukulan. Ad-darbu, pukulan. Yang mana pukulan itu waqa'a fi hadzal zaman.
berlaku pada zaman ini, iaitu fil hal ataupun fil istiqbal, ataupun zaman akan datang. Boleh, itu dipanggil sebagai fi'lun, satu kalimah yang menunjukkan ke atas satu makna dengan diri dia sendiri yang berserta pada maknanya itu salah satu daripada tiga zaman. Jadi wal fi'lu yu'rafu biqad. Cara kita nak kenal satu-satu kalimah itu fa'il ialah dengan qad, iaitu masuknya qad di awal kalimah, di awalnya. Ya, maksudnya qad di awalnya, qad harfiyah. Ya. Dan qad ini menjadi boleh masuk kepada fi'il madhi, boleh masuk kepada fi'il mudhari'. Qad boleh masuk pada fi'il madhi, boleh masuk pada fi'il mudhari'. Bila mana qad masuk pada fi'il madhi, dia akan memberi makna apa? Dia akan memberi makna dua makna. Sama ada memberi makna at-taqrib. At-taqrib. Taqrib ni maknanya mendekatkan. Mendekatkan perbuatan itu kepada waktu, apa nak terjemah ni? Tak apa kita sebut. Yang pertama maknanya ialah at-taqrib. Makna taqrib kat sini ialah perbuatan itu hampir-hampir berlaku. Ini contoh biasa dia sebut dalam bab azan lah, ataupun bab iqamah. Dalam iqamat kita sebut qad qamatis salatu. Qad, lepas tu masuk pada qamatis salatu, qamat. Jadi apa makna qad kat situ? Qad kat situ memberi makna at-taqrib. Apa makna taqrib? Memberi makna qamat, iaitu kalau qamat ni fi'il madhi. Kalau kita nak terjemah maknanya telah berlaku. Tapi kat sini bukan telah berlaku. Kat sini hampir-hampir berlaku. Kerana masuk qad. Jadi qad kat situ memberi makna apa? Hampir-hampir. Jadi qad qamatis salah, hampir-hampirlah didirikan sembahyang. Sebab tu lepas kita qamat terus kita sembahyang. Jadi masa kita qamat tu kita sebut hampir-hampirlah akan didirikan sembahyang. Boleh? Itu makna pertama bagi qad. Bila mana masuk pada fi'il madhi, iaitu yufidu at-taqrib. Contohnya qad qamatis salah, memberi makna qiyam ataupun iqamatus salah itu qad iqtarabat, hampir-hampir untuk dilaksanakan. Ataupun memberi makna tahqiq, memberi makna tahqiq. Tahqiq ni memang betul-betul benar-benar berlaku. Contohnya apa? Wa na'lama an qad sadaqtana. Wa na'lama an qad sadaqtana. Dan kami tahu an qad sadaqtana. Kamu ini telah membenarkan kami. Jadi qad masuk pada perkataan sadaqtana. Sadaqa. Fa'il madhi. Kalau sadaqta, kamu membenarkan. Sadaqtana, kamu membenarkan kami. Kamu telah membenarkan kami. Jadi qad kat sini memberi makna tahqiq. Maknanya kami tahu sungguh, kami yakin sungguh kamu telah membenarkan kami. Tak. Itu kalau qad masuk pada fi'il madhi. Jadi kesimpulan, qad kalau masuk pada fi'il madhi memberi makna yang pertama at-taqrib, seperti qad qamatis salah. Yang kedua tahqiq, seperti wa na'lama an qad sadaqtana. Kalau dalam syarah Fawaqih Janiyah tu ada. Boleh? Dan kami tahu kamu sungguh pasti akan apa? Membenarkan kami. Ataupun kami pasti kamu telah membenarkan kami. Okey. Itu pertama. Yang kedua, qad masuk pada fa'il mudhari'. Qad bila masuk pada fa'il mudhari' juga memberi dua makna. Pertama makna tahqiq. Tahqiq macam tadilah. Sungguh berlaku, benar-benar berlaku. Yakin berlaku. Contoh disebut ayat Quran, qad ya'lamullah. Ya'lamu ni fa'il mudhari' lah. Alima ya'lamu. Kat depan tu ada qad. Qad ya'lamullah. Qad ya'lamullah. Maknanya apa? Sesungguhnya Allah ni memang tahu sungguh.
Sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui. Boleh? Tu. Yang kedua memberi makna taklil. Taklil ni memberi makna sedikit. Contohnya kita sebut innal kadzuba qad yasduqu. Sesungguhnya al-kadzuba. Kalau kadzibun penipu. Kadzabun kaki sembang. Kadzubun juga kaki sembang lah. Kuat menipu. Atau wazan fa'ul. Fa'al tu sirah mubalaghah. Jadi kuat menipu. Kuat menyembang. Tak? Jadi kita sebut innal kadzuba, sesungguhnya orang yang suka sembang, suka menipu. Qad yasduqu. Tak? Kadang-kadang dia berkata benar. Qad yasduqu, kadang-kadang dia berkata benar. Tak? Itu. Jadi qad kalau masuk pada fa'il mudhari' kadang-kadang yufidut tahqiq. Contohnya qad ya'lamullah, tak bolehlah sebut ya'lamu kat situ yufidut taqlil. Akhir sekali kita terjemah kadang-kadang Allah Taala tahu. Dengan mana kadang-kadang Allah Ta'ala jahil. Kafir selalulah. Tak? Jadi, qad ya'lamullah, bila berkait dengan zat Allah Ta'ala, maka ya'lam tu diberi makna tahqiq. Memang benar-benar tahu. Pasti tahu. Tapi kalau qad tu masuk pada fa'il mudhari' yang lain, maka tidak ada masalah untuk disebutkan li takhlil. Contohnya macam tadi, innal kadzuba qad yasduqu. Sesungguhnya orang yang kuat menipu ni, qad yasduqu, jangan-jangan dia berkata benar. Okey, makna at-taqrib, makna at-taqlil, makna at-tahqiq. Tiga makna ni tidak ada pada isim. Satu kalimah yang yufidu taqrib, yufidu at-taqlil, yufidu tahqiq, tidak ada makna ini, tidak tergambar makna ini pada isim. Sebab itulah qad ini tidak masuk kecuali pada fa'il. Okey, lepas tu qad masuk tak pada fa'il amar? Tidak masuklah. Jadi qad hanya masuk pada fa'il mudhari' dan juga fa'il madhi. Selesai. Okey, kita baca mata. Wal fi'lu yu'rafu biqad was-sin wa sawfa. Sin dengan saufa ni kita panggil harfu tanfis. Harfu at-tanfis. Dan ianya menjadikan fa'il mudhari' yang asalnya yahtamil. Berkemungkinan menunjukkan ke atas zaman sekarang ataupun akan datang. Tak, bila masuk sin dan saufa, ianya hanya menunjukkan akan datang. Contoh yadribu. Yadribu ni sedang memukul ataupun akan memukul. Yaqtulu sedang membunuh ataupun akan membunuh. Yasma'u sedang mendengar ataupun akan mendengar. Bila masuk sin dengan saufa, tak, maknanya ialah akan mendengar sahaja. Sedang mendengar tak ada dah. Jadi dia menukarkan ataupun bahasa kita, asalnya ihtimal dua makna, akhir sekali dia menjadikan untuk satu makna sahaja, iaitu untuk yufidu al-istiqbal. Okey. Lepas tu sin dengan saufa ni kalau tengok, sin satu huruf. Sin tu mana sa lah. Sa, sayaqumu, sayaqulu, as-sufaha. Saufa tiga huruf. Maka disebut kaedah kasratul huruf tadullu ala kasratil ma'na. Banyaknya huruf menunjukkan ke atas banyaknya makna. Ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna. Percambahan ataupun penambahan huruf menunjukkan penambahan pada sudut makna. Jadi sin maknanya istiqbal. Cuma istiqbal tu istiqbal yang tak jauh. Tapi kalau saufa tiga huruf. Istiqbal juga maknanya. Cuma istiqbalnya agak jauh. Contohlah saya sebut. Sa'ashrabu al-ma'a. Sa'ashrabu al-ma'a. Aku akan minum air. Maknanya apa? 1 minit, 5 minit, 10 minit daripada sekarang ataupun sejam daripada sekarang aku akan minum air. Tapi kalau saya sebut saufa ashrabul ma'a, saufa ashrabul ma'a, aku akan minum air, maknanya apa? Mungkin 5 jam daripada sekarang, 7 jam daripada sekarang. Tak. Ataupun kita sebut sa'atazawwaju.
insya-Allah taala aku akan berkahwin. Maknanya tak lama dah tu sebab guna sa. Tak, mungkin 6 bulan lagi kahwin. Tapi kalau saufa atazawwaju, maknanya mungkin setahun, setahun setengah, 2 tahun lagi tunggu habis belajar baru kahwin. Tak. Tu. Jadi sin satu huruf, maka maknanya kurang berbanding dengan saufa. Okey. Selesai kat situ. Jadi sin dan saufa kalau masuk pada satu-satu fi'il, sin dengan saufa kalau masuk pada satu-satu kalimah, maka kalimah itu kita boleh sebut secara yakin kalimah itu ialah fa'il mudhari'. Pertama kita tahu dia itu fa'il. Yang kedua kita tahu dia itu fa'il mudhari'. Tapi kalau qad masuk pada fa'il, fa'il tu sama ada madhi ataupun mudhari'. Amar bukanlah, tapi sama ada madhi ataupun mudhari'. Tapi kalau qad dengan saufa ni confirm lepas tu mudhari'. Sebab qad dengan saufa tidak masuk kecuali pada fa'il mudhari' sahaja. Boleh? Boleh faham tak? Okey. Selesai kat situ. Wasin wa saufa wa ta'it ta'anis as-sakinah. Tanda ketiga. Alamat ketiga bagi fa'il ialah wa ta'it ta'anis as-sakinah. Iaitu bi ta'it ta'anis as-sakinah. Dengan masuknya ta'it ta'anis as-sakinah di akhir kalimah. Di akhir kalimah. Apa ta'ut ta'nis as-sakinah? Huruf ta yang ta'nis. Ta'nis ni yang menunjukkan ke atas orang yang melakukan perbuatan tersebut ialah perempuan. As-sakinah sebab dianya mati. Dia matilah. Contohnya sami'a. Dia seorang lelaki mendengar. Kalau sami'at masuk ta belakang tu. Ta tu sami'at. Ta tu apa? Ta ta'nis. Nak tunjuk yang mendengar tu perempuan, seorang perempuan. Lepas tu dia tu matilah sami'at. Kita tak sebut sami' tu, sami' ta. Kalau sami' tu, sami' ta, ta tu hidup. Dengan baris depan, baris bawah. Ni sami'at. Boleh? Contoh, qala. Dia seorang lelaki berkata-kata. Ataupun telah berkata-kata. Kalau kita sebut qalat. Maka kita faham, dia seorang perempuan telah berkata-kata. Kita faham mana dia seorang perempuan tu daripada ta tu. Ta itu sendiri yang menunjukkan yang berkata-kata tu perempuan, bukan jantan, bukan lelaki. Itu ta at-ta'nis as-sakinah. Boleh? Dan ta at-ta'nis as-sakinah hanya masuk pada fa'il madhi. Jadi kesimpulan dia, bab ini, alamat-alamat ini, kita yang pertama kita tahu lepas tu memang fa'il. Lepas qad, lepas si, lepas saufa ataupun bila mana satu-satu kalimah tu ada ta'ut ta'nis as-sakinah maka dia itu fa'il. Yang kedua, kita boleh kenal pasti juga. Itu fa'il apa? Kalau lepas si dengan saufa, confirm lepas tu mudhari'. Kalau belakang tu ada ta'ut ta'nis as-sakinah, confirm fa'il tu madhi. Kalau depan tu ada qad, maka confirm bukan fa'il amar. Cuma nak tahu madhi, mudhari' tu dengan cara lain pula lah. Dengan cara belajar yang kita nak sebut depan ni. Alamat nak kenal fa'il mudhari'. Boleh wahwa salasatu anwa'. Wahwa tu kembali kepada apa? Wahwa tu kembali kepada fa'il. Al-fi'lu min haitsu huwa terbahagi kepada 3 bahagian. Faham tak ni? Cuba respon sikit. Macam senyap je ni. Tak ada soalan apa. Kitab ni tak tahu dah khatam. InsyaAllah boleh khatam. Khatam boleh. Saya memang baca kitab biasa khatam. Tapi tempoh tu lah. Tak berani nak sebut. Tapi insyaAllah lah tak terlalu lama. Ada soalan tak? Ada. Cuba respon sikit. Faham ke tak faham? Okey, faham setakat ni. Alhamdulillah. Tamam.
Masyil kalam. Yallah, nastamir. Wa huwa salasatu anwa'. Okey. Dan ianya tu dan dia tu iaitu dan fa'al tu lah. 3 bahagian. Kalau kita tengok dalam syarah disebut 3 bahagian tu di sisi basriyin. Di sisi ulama basriyin, mazhab Basrah ada 3 lah, fa'al ni 3. Tak, tapi di sisi kufiyin, ulama Kufah ataupun mazhab Kufi, fa'al ni sebenarnya ada 2 je. Tak ada 3. Bukan 3. Apa dia 2 tu? Di sisi kufiyin. Madhi, mudhari'. Madhi, mudhari'. 2 je. Lepas tu fa'al amar. Fa'al amar tak ada. Bagi mereka fa'al amar tu keluar daripada fa'al mudhari'. Maka bila keluar daripada fa'al mudhari', dia mudhari', bukan fa'al amar. Boleh? Itu satu faedah lah. Cuma adalah cara nak keluar tu. Tak diterangkan kat sini, jadi kita pun tak sebut lah. Jadi sebelum ni kita dengar fa'al 3. Fa'al 3 tu di sisi basriyin. Adapun di sisi kufiyin, fa'al ada 2 sahaja. Pertama fa'al madhi, kedua fa'al mudhari'. Lepas tu fa'al amar terkeluar daripada fa'al mudhari'. Bila terkeluar daripada fa'al mudhari', dia pun mudhari'. Lebih kurang gitulah hujahnya. Okey. Di sisi basriyin kita nak bincang yang muktamad. Di sisi basriyin fa'al tu 3. Pasal apa jadi 3? Sebab tadi kita sebut fa'al ni tak sama ada madhi, mudhari', amar. Dia tunjuk atas satu makna. Makna tu bersama-sama dengan dia ialah zaman. Tak. Fa'al ni bukan menunjukkan ke atas makna semata-mata. Contoh macam wajhun. Wajhun ni satu lafaz menunjukkan atas makna ni. Dia tidak berkait dengan zaman. Anfun tunjuk atas ni. Dia tidak berkait dengan zaman. Tapi kalau fa'al, satu kalimah yang menunjukkan ke atas satu makna dan digabung dengan zaman. Boleh? Okey, oleh sebab itulah jadi 3 fa'al. Sebab zaman tu 3. Zaman tu 3. Kita sebut dalam makna fa'al ada makna zaman. Zaman dia berapa? Ada 3. Jadi automatik fa'al tu terbagi kepada 3. Gitulah. Okey, yang pertama madin. Madin. Kita sebutlah sikit kenapa jadi madin ni. Asalnya madiyun. Macam salahun, qamarun, saubun, kitabun. Biasalah. Kalau tidak ada alif lam kat depan, tak, kalau ada alif lam jadi as-salahu. Kalau tak ada alif lam, salahun. Kitabun. Zaidun. Kalau ada alif lam, al-kitabu. Jadi kat sini tidak ada alif lam, maka bacanya madiyun asalnya. Sebab belakangnya ialah ya, madi. Madiyun. 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 Jadi ada berapa huruf tu? Madiyun. Ya, lepas tu nun kat belakang. Nun tu mewakili apa? Nun yang mati kat belakang tu mewakili tanwin. Madiyun. Itu kalau kita nak letak apa tu? Nun kat belakang lah. Kalau kita tak nak letak nun kat belakang, kita gantikan tanwin nun tu dengan tanda tu. Jadi madi. Lepas tu nun tu kita buang, kita letak tanda satu lagi tu, bulatan tu, macam dhammah terbalik tu. Madiyun. Madiyun. Okey, jadi yun tu atas tu ada dhammah. Bila dhammah duduk di atas yan, dia berat nak sebut. Madiyun. Yun berat. Tak. Bila berat, dhammah tu dibuang. Dhammah tu dibuang. Jadi asalnya madiyun. Tak, madiyun. Dhammah dia buang. Bunyi lagu mana? Madin. Gitu. Asalnya madiyun. Sekarang ni madin. Madin. Ya, tu ada lagi lah. Belakang tu nun tu apa tu tanwin. Madin. Bila sebut madin, lepas dot tu ada ya.
Dan lepas tu ada nun. Nun tu ialah asal kepada tanwin. Tadi ya mati, nun mati. Ya mati, nun juga mati. Bila bertemu dua sakinah ni, dua yang mati ni, Arab tak suka dah. Jadi buang salah satu. Nak buang yang mana? Kita nak buang nun kat belakang ke? Ataupun kita nak buang ya? Tak, mereka sebut buang ya. Sebab apa buang ya? Sebab ya tu huruf illah. Dan huruf illah ni biasa dibuang, ditambah. Dan maka kita buang ya. Maka bila buang ya, bunyilah madin. Mim, alif, dot, nun. Nun belakang tu tanwin. Cuma nun tu, kita ubah pula jadi baris bawah. Baris bawah tu maknanya baris yang kedua lah. Asalnya madin, dot tu memang dah baris bawah dah. Lepas tu kita tambah satu baris lagi. Satu baris lagi tu ialah asal kepada tanwin, bunyilah madin. Itulah cara nak buat kalau kita jumpa kalimah seperti ini, seperti qadin, mashin. Okey. Jadi yang pertama ialah fa'il madin. Jadi disebut fa'il madin dulu dalam perbahasan ini ialah kerana fa'il madi itu muttafaq. Ittifaq mengatakan ianya mabni, tidak ada khilaf. Ianya mabni, bukan mu'rab. Maka kita dahulukan dahulukan perbahasannya lah. Sebabnya asal bagi fa'il ni ialah mabni. Asal bagi fa'il mabni. Asal bagi isim ialah mu'rab. Jadi fa'il ni datang dengan asal je, iaitu dengan mabni. Dia mabni, tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf mengatakan fa'il madhi ini mabni. Maka dia aula untuk didahulukan. Itu sebablah kenapa diletak madin dulu, lepas tu barulah perbahasan mudhari', lepas tu amar. Madin. Wa yu'rafu, maka dikenali fa'il madhi ini dengan apa? Wa yu'rafu bi ta'it ta'nis as-sakinah. Dibezakan fa'il madhi dengan fa'il mudhari' dan juga amar. Pertama dengan cara bi ta'it ta'nis as-sakinah, dengan ta' at-ta'nis as-sakinah. Tadilah. Ta yang mati yang menunjukkan ke atas fa'il. Bagi fa'il itu ialah seorang perempuan. Okey. Contohnya nahwu qamat wa qa'adat. Jadi asalnya qama. Asalnya qa'ada. Bila masuk ta, maka jadilah qamat wa qa'adat. Masuk ta at-ta'nis as-sakinah. Kita faham apa? Tadi seorang lelaki yang berdiri. Sekarang ni seorang perempuan telah berdiri. Wa qa'adat, seorang perempuan telah duduk. Dan fa'il ni fa'il apa ni? Fa'il yang mutasarrif. Qa'ada dan juga qamat. Qama ini fa'il yang mutasarrif. Fa'il yang mutasarrif ini yang kita belajar dalam saraf tu lah. Dia boleh bertukar-tukar. Qama, yaqumu, qum, qa'iman. Lepas tu masdar dia apa dia? Dia punya isim maf'ul dia apa semua. Tak, dia boleh berubah-ubah. Jadi ini contoh bagi fa'il yang boleh berubah-ubah, mutasarrifan. Masuk padanya ta'ut ta'nis as-sakinah, qamat wa qa'adat. Lepas ni Syekh akan bawa contoh yang fa'il jamid. Dia sebutir lagu tu je. Dia tidak ada isim fa'il, dia isim maf'ul, tak ada. Dia sebutir lagu tu. Seketa lagu tu. Dia tidak ada fa'il mudhari', dia tak ada. Okey. Jadi bila kita sebut ta'at ta'nis as-sakinah, ta yang ta'nis, yang sakinah, yang mati itu menjadi tanda kepada fa'il madhi, maka terkeluar daripadanya ta yang mutaharrikah. Ta yang mutaharrikah, ta yang bergerak, yang berbaris. Itu bukan tanda bagi fa'il madhi. Malah dia bukan tanda bagi fa'il pun. Dia tu tanda bagi isim. Contohnya apa? Madrasatun, ta belakang tu. Madrasatun, ta belakang tu ta lah tu tak? Dia tu mutaharrikah, bergerak. Itu tanda kepada isim lah. Dia berbaris maksud saya. Contoh apa lagi? Jamilatun,
Ta belakang tu ta yang bergerak, yang berbaris, yang mutaharikah. Maka itu tanda kepada isim lah. Okey, itu satu. Jadi tanda pertama kita nak kenal fa'il madhi ialah dengan masuknya ta at-ta'nis as-sakinah. Nahwu qamat wa qa'adat. Wa minhu apa dia? Wa minhu wa minal fi'l al-madhi. Dan juga termasuk bahawa fa'il madhi ialah ni'ma wa bi'sa. Alal asah, ikut pandangan yang lebih tepat, ni'ma wa bi'sa juga fa'il. Juga fa'il. Sebab apa? Sebab dia boleh terima alamat tadi. Ta'ut ta'nis as-sakinah. Dalam sebuah hadis dia sebut man tawadda'a yaumal jum'ah fa biha wa ni'mat. Wa ni'mat. Tadi masuk ta kat belakang tu. Maka ianya fa'il madhi. Apa makna ni'ma? Sebaik-baik. Bi'sa seburuk-buruk. Jadi ni'ma wa bi'sa ni. Fa'il ke isim ke harf? Kita sebut dia fa'il. Fa'il apa? Fa'il madhi. Sebab apa boleh masuk ta at-ta'nis as-sakinah? Dalil mana? Dalam hadis disebut man tawadda'a yaumal jum'ah fa biha wa ni'mat. Fa biha ni kalau tak silap fa bir rukhsati. Akhadha wa ni'mat ar-rukhsatu tilka. Lebih kurang gitulah. Sesiapa yang berwuduk pada hari Jumaat, maka dengan rukhsah dia telah mengambil, dan itu ialah sebaik-baik rukhsah. Wa man igtasala fal ghuslu afdal. Mana siapa yang mandi sunat, itu yang lebih baiklah. Sebelum pergi sembahyang Jumaat. Jadi kalau tengok dalam hadis wa ni'mat, ada ta kat belakang. Jadi itu tanda nikmat tu fi'il madhi. Kalau tidak tak masuk ta kat belakang tu. Tak. Lepas tu wa bi'sat, seburuk-buruk. Disebut a'udzu bika minal khiyanah fa innaha bi'sat al-batanah atau al-bitanah. Aku berlindung daripada kamu ya Allah daripada khianat. Fa innaha bi'sat. Maka sesungguhnya khianat itu ialah bi'sat, seburuk-buruk. Bi'sat hiya, iaitu al-khianah itu. Jadi masuk pada bi'sa ta'ut ta'nis as-sakinah, maka bi'sa ialah fa'il madhi. Dia itu fa'il dan dalam masa yang sama dia itu fa'il madhi. Okey, selesai kat situ. Kili wal qal tu tak payah nak masuk. Tak payah nak ni lah, susah nanti. Sebab tadi dalam matan dia pun. Walaysa wa asa 'ala al-asah. Jadi Syekh sebut wa minhu ni'ma wa bi'sa. Walaysa wa asa 'ala al-asah. Jadi wa minhu wa min al-fi'l al-madhi, dan termasuk bahawa fi'il madhi ialah perkataan ni'ma, bi'sa dan juga laisa dan juga asa. Tak, semua ini ialah fi'il madhi. Dalilnya samalah. Kalau laisa tu, tak kita sebut laisat hindun muflihatan. Laisat hindun muflihatan. Laisat ni tidak. Tidaklah Hindun itu seorang yang berjaya. Laisat hindun saimatan. Tidaklah Hindun itu seorang yang berpuasa. Jadi laisa masuk ta kat belakang. Laisat. Kalau laisa, huwa. Laisat hiya. Kemudian asa. Asa juga sama. Kita letak ta di belakang asad. Asad. Asad hindun antufliha. Moga-moga ataupun semoga. Tak Hindun tu berjaya. Semoga Hindun tu akan berjaya. Maka asa juga masuk padanya ta'ut ta'nis as-sakinah. Itu dalil kepada ianya ialah fa'il madhi. Tu. Dalil lain lah. Dalil lain bagi asa dengan laisa ni fa'il madhi ialah masuk padanya dhamir rafa'. Masuk padanya dhamir rafa'. Dhamir rafa' ni ada masuk pada isim tak? Tak ada. Dia juga tidak masuk pada harf. Jadi bila dia masuk pada laisa dan juga asa, ia tidak lain, tidak lebih menunjukkan ke atas laisa dengan asa itu fa'il. Sebab dhamirul rafa' tidak masuk pada isim dan juga tidak masuk pada harf. Contohnya laisu sawa tu.
Laisu darabu. Waw tu fa'il. Sebab tu dipanggil sebagai dhamir rafa'. Qatalu, mereka telah membunuh. Jadi waw yang ada pada qatalu itu fa'il. Sebab tu dhamir rafa'. Sebab fa'il ni rafa', marfu'. Jadi kat sini laisu sawa, ayat Quran. Laisu masuk waw. Yang mana waw tu fa'il. Bila fa'il ianya dhamir rafa'. Tak, dhamir rafa' ni tidak masuk kecuali pada fa'il. Maka laisa tu fa'il. Malah fa'il madhi. Contoh lain, kul lastu, lastu alaikum, lastu. Darabtu, qataltu. Masuk ke sini lastu, tu fa'il. Dhamir rafa'. Kalau asa, asaitum. Fahal asaitum. Darabtum, qataltum. Sami'atum, syaribatum. Kat sini asaitum. Tak. Jadi itu juga tanda kepada asa ini fa'il madhi. Lah. Ustaz sebut ni'ma wa bi'sa tu fa'il. Dan juga laisa. Ni'ma wa bi'sa, laisa tu fa'il madhi lah. Ustaz sebut tadi. Jadi setakat saya belajar dengan ustaz lah. Wazan bagi fa'il madhi ni, kalau 3 huruf ni, fa'ila, fa'ala, fa'ula. Mari mana pula? Ni'ma, bi'sa ni tak ada pun wazan fi'la. Tak ada wazan fi'la. Dia sangkut kejap. Okey. Jadi bi'sa, ni'ma, laisa. 3 yang pertama tu. Tidak ada wazan daripada wazan fa'il. Wazan fa'il kalau 3 huruf, fa'ala, fa'ula, fa'ila. Kat sini tak ada. Kat sini ni'ma atau wazan fi'la, bi'sa atau wazan fi'la, laisa atau wazan fa'la. Mana ada wazan fa'il lagu tu? Maka tak boleh nak kata, bukan sekadar tak boleh nak kata fa'il madhi. Tak boleh nak kata fa'il madhi, tak boleh nak kata fa'il madhi. Tak, jadi tak boleh dikatakan fa'il madhi. Maka jawapannya mudah je. Asal kepada ni'ma ni, tak, ialah atau wazan fa'ila. Atau wazan fa'ila. Bifathil fa' wa kasri ain, fa'ila. Jadi ni'ma asalnya na'ima, bi'sa ba'isa, laisa la'isa. Itu asal je lah. Lepas tu dia berubah dengan proses tertentu, maka jadilah begini. Itu sahaja jawapan dia, mudah je. Jadi dia itu kekal fa'il madhi. Selesai. Wa mudhari'un. Okey. Fa'il yang kedua. Tadi Syekh sebut apa? Wa huwa salasatu anwa'. Fa'il ni ada 3. Pertama madhin, yang kedua mudhari'un wa mudhari'un. Fa'il mudhari' ini fa'il yang menunjukkan ke atas satu makna. Tak. Dan juga dalam masa yang sama menunjukkan ke atas salah satu daripada 2 zaman. Sama ada hal ataupun istiqbal. Macam tadilah yadribu, menunjukkan atas makna memukul, sama ada sedang memukul ataupun akan memukul, hal ataupun istiqbal. Dia tak boleh dua-dua serentak. Kita tak boleh terjemah, kalau nak terjemah tak boleh nak terjemah 2 serentak. Yadribu Zaidun amran. Mana sedang memukul dan akan memukul. Sedang memukul dan akan memukul. Tak boleh. Dia sama ada sedang ataupun akan je lah. Tak boleh terjemah dua-dua gitu. Tapi dia tu yahtamil. Ihtimal ni, ihtimal ni. Ihtimal sedang memukul, ihtimal akan memukul. Lepas tu kita tahu daripada mana akan dan juga sedang tu. Melalui qarinah. Contohlah saya tengok Zaid pukul Amar. Maka saya sebutlah yadribu Zaidun amran. Ketika itu yadribu menunjukkan atas makna apa? Hal sekarang. Tak. Sekarang ni Zaid dengan Amr minum kopi depan saya sambil bersembang. Maka saya sebut yadribu Zaidun amran.
Tak. Ketika itu yadribu maknanya akan datang. Bukan sekarang. Sekarang duk minum air. Ataupun dengan tanda lain lah. Tanda lain contoh saufa dengan sa tadi tu. Kita sebut bila masuk saufa dengan sa, tak sin, maka menyebabkan fa'il mudhari' itu hanya menunjukkan ke atas makna al-istiqbal. Ataupun dengan memasukkan perkataan al-ana. Yadribu Zaidun amran al-ana. Mana kat situ sedang memukul lah. Sebab masuk perkataan al-ana sekarang. Sedang memukul oleh si Zaid akan amr. Al-ana sekarang. Maknanya yadribu tu sedang. Kalau kita sebut ghadan, yadribu Zaidun amran ghadan. Maknanya yadribu tu untuk al-istiqbal, untuk esok hari. Allah tu. Okey. Mudhari'. Apa makna mudhari'? Mudhari' ini maknanya musyabih. Mudhari' maknanya musyabih. Jadi sebab apa dinamakan fa'il ini dengan fa'il mudhari'? Sebab dia musyabih. Dia musyabih, dia menyerupai. Menyerupai apa? Menyerupai biasa sebut dalam kitab menyerupai pada sudut baris. Menyerupai isim fa'il pada sudut harakah dan juga sukun dia. Itu yang biasa disebutlah. Contoh apa nama? Qaimun. Contoh daribun. Daribun itu isim fa'il. Bawah tu kita tulis yadribu. Fa'il mudhari'. Jadi fa'il tu dinamakan fa'il mudhari' sebab dia menyerupai isim. Isim apa? Isim fa'il. Pada sudut apa? Pada sudut baris. Jadi daribun. Da yang pertama da. Isim fa'il tu mula-mula berbaris da. Yadribu juga berbaris ya. Baris tu tak kisah sama ada baris atas baris depan ke, yang penting sama pada sudut baris. Jadi da atas baris, ya bawah pun berbaris. Da lepas dot di atas mati. Yad juga mati. Dari yadri. Jadi atas berbaris, bawah pun berbaris. Bun. Yadribu. Belakang tu tak kira lah. Boleh? Contoh lain. Yaqtulu. Yaqtulu dengan qatilun. Isim fa'il. Yaqtulu dengan qatilun. Sama tak? Sama. Sama pada sudut apa? Sudut baris dan juga harakah. Kita tengok. Qatilun. Jadi qa. Qaf tu berbaris. Tengok. Ya tu berbaris tak? Huruf pertama berbaris. Jadi qaf berbaris huruf pertama bagi qatilun. Ya juga berbaris bagi yaqtulu. Qa. Lepas tu mati. Yaqa. Mati juga. Qati. Huruf ketiga berbaris. Yaqtu. Huruf ketiga juga berbaris. Walaupun baris lain-lain. Atas tu qati bagi bawah. Bawah ni yaqtu bagi depan. Tak kisahlah, yang penting berbaris. Lepas tu yang terakhir tu tak payah ambil tiba. Boleh? Jadi dia iaitu fa'il mudhari' tu menyerupai. Menyerupai apa? Menyerupai isim fa'il. Bawah-bawah tu tak payah baca sangatlah, pening nanti. Banyak benda dia bawa bawah tu. Mana tadi pembahasan apa? Mudhari'un ni. Sekejap saya tengok kejap. Bayu lah. Jamil. Baca dalam Fawaqih ni tak faham. Tengok sini faham sikit. Okey. Itu satu sudut lah. Satu sudut lain, ataupun sebab lain lah, kita boleh katakan sebab lain, dinamakan mudhari' dengan makna musyabih kerana kita sebut Zaidan, maka ianya dipukul. Maf'ul mansub.
Fa'il mudhari' pun sama. Dia boleh datang dengan banyak makna. Sedang pergi, pergi, tidak pergi, kan dua makna tu. Pergi dengan tidak pergi, sama ke lain? Sudah tentu lain. Tak, maka dia juga perlu kepada i'rab. Jadi yadhhabu, pergi. Lam yadhhab, mati. Tidak pergi. Letihlah internet ni. Sekejap Yadhhabu dengan lam yadhhabu. Makna beza tak? Bila makna beza, kita kena datangkan satu perkara yang menyebabkan kita akan tahu makna itu berbeza. Iaitu dengan syarat i'rab. Yadhhabu, pergi. Lam yadhhab, tidak pergi. Jadi perbezaan di belakang. Kejap yadhhabu, kejap yadhhab, mati. Tak. Itu menyebabkan kita tahu maknanya pergi, tidak pergi. Zaid. Kena ubah tempat ni. Aduh lah. Kejap okey, kejap tak okey. Internet. Okey, Zaidun. Tak. Kadang-kadang dia fa'al, baca Zaidun. Kadang-kadang dia maf'ul, baca Zaidan. Jadi fa'al menyerupai isim. Pada sudut apa? Pada sudut masing-masing tu merangkumi makna yang pelbagai. Sehingga masing-masing perlu kepada i'rab. Zaid kadang-kadang memukul, kadang-kadang dipukul. Sebab tu kita perlu kepada i'rab untuk tahu dia tu memukul ataupun dipukul. Fa'al ada kala pergi, ada kala tidak pergi. Sebab tu kita perlu kepada i'rab supaya kita tahu pergi ataupun tidak pergi. Yadhhabu, pergi. Lam yadhhab, mati, tidak pergi. Jadi fa'al mudhari' sama dengan fa'al sama dengan isim pada sudut tu. Pada sudut ianya merangkumi banyak makna. Bila ia merangkumi banyak makna, kita perlu kepada i'rab untuk kita bezakan antara makna dengan makna. Itu antara sebab lain lah dinamakan sebagai mudhari'un. Baca tak ada masalah. Wa yu'rafu bidukhuli lam alaihi nahu lam yakum. Okey, dikenali, diketahui, dibezakan antara fa'il mudhari' dan juga fa'il madhi dan juga fa'il amr. Dengan cara apa? Bidukhuli lam alaihi, dengan masuknya lam di hadapannya. Bila masuk lam di hadapan, lepas tu kita tahu ianya fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Contohnya lam yakum. Allah Rabbi. Contohnya lam yakum. Contohnya apa? Lam yakum. Okey. Okey, lam ni bila masuk pada fa'il mudhari', lam ni bila masuk pada satu kalimah, kita boleh tahu kalimah tu ialah fa'il mudhari'. Itu satu. Yang kedua, lam ni maknanya apa? Menafikan, tidak. Itu dua. Yang ketiga, lam ni mengubah makna yakum. Yakum tu fa'il mudhari'. Asalnya yakumu. Bila masuk lam, lam yakum. Belakang tu mati. Bila sebut lam yakum, panjang tu makna waw tu mati, mim tu mati. Kita buang huruf ilah waw. Maka jadilah lam yakum. Tak. Okey. Bila masuk pada fa'il mudhari' kita sebut asalnya apa? Maknanya al-hal ataupun istiqbal. Sekarang ataupun akan datang. Tapi bila masuk lam, lam ni juga dipanggil sebagai harfu qalbin. Huruf qalb. Sebab apa? Sebab dia mengubah fa'il mudhari' itu kepada makna mudhi. Maknanya lepas. Jadi lam yakum zaidun. Maknanya Zaid tidak berdiri. Maknanya pada zaman yang lampau. Asalnya mudhari'. Mudhari' maknanya tidak berdiri sekarang ataupun akan datang. Sepatutnya begitu. Tak. Bila masuk lam, mengubah makna fa'il mudhari' kepada makna lampau. Jadi lam yakum penafian itu pada zaman yang lampau. Lam yakum zaidun maknanya Zaid tidak berdiri. Tidaklah berdiri oleh Zaid pada zaman yang lampau. Lam yaq'ud zaidun, tidaklah duduk oleh Zaid pada zaman yang lampau. Begitu. Cuma saya syarah tu macam berputar, tak teratur sikit tak hari ni. Khairlah insyaAllah. Okey. Jelas tak? Jadi lam tanda kepada fa'il itu mudhari'.
wala budda fi awwalihi min ihda az-zawaid al-arba'i wa hiya al-hamzatu wan-nun wal-ya'u wat-ta'u yajma'uha qawluka anaitu. Jadi Syekh sebut dan wajib, wala budda tu dan mesti dan wajib, fi awwalihi pada awal fa'il mudhari' min daripada ihda az-zawaid arba'ah, daripada salah satu daripada 4 huruf yang ditambah. Wahia, apa 4 huruf tu? Al-hamzah, wan-nun, wal-ya, wat-ta. Yang mana 4 huruf ni dihimpunkan, ya jama'uha qauluka anaitu, dihimpunkan dengan perkataan kita anaitu. Anaitu ataupun na'aitu ataupun ataina ataupun na'ti. Ikutlah yang penting tu himpun 4 huruf tu. Okey. Jadi disebut dalam kitab wala budda, nak tak nak mesti di hadapan fa'il mudhari' itu datangnya salah satu daripada 4 huruf yang ditambah ini. Hamzah, nun, ya dan juga ta yang dihimpun dalam perkataan kita anai tu. Anai tu. Okey, kalau tengok dalam matan, Syekh tidak menjadikan penambahan huruf-huruf ini di awal kalimah sebagai tanda kepada kalimah tu fa'il mudhari'. Syekh, iaitu Al-Imam Ar-Ru'aini, pengarang kitab Mutammimah ini, tidak menjadikan penambahan huruf hamzah, nun, ya dengan ta itu sebagai tanda kepada fa'il tu fa'il mudhari'. Atas alasan apa? Atas alasan fa'il madhi juga ada huruf-huruf begitu. Ada huruf-huruf begitu. Contohlah, kalau qatala yaqtulu, betul? Qatala yaqtulu. Maka contoh apa? Kita ambil contoh. Tak apa, qatala. Qatala yaqtulu. Yaqtulu tu kita ubah jadi aqtulu. Sebagai satu contohlah. Aqtulu, aku membunuh. Jadi kat depan tu ada hamzah. Hamzah. Betul tak? Hamzah tu juga ada pada fa'il madhi. Akrama. Jadi pada fa'il mudhari' ada aqtulu. Pada fa'il madhi ada akrama. Bila hamzah itu ada fa'il madhi dan juga fa'il mudhari', maka tak bolehlah jadikan hamzah itu tanda kepada tanda khusus bagi fa'il mudhari'. Tak boleh jadikan ianya tanda khusus bagi fa'il mudhari' sebab dia berkongsi. Nak jadi tanda ni dia tidak berkongsi dengan yang lain, baru boleh jadi tanda. Contoh lain, ta, tambah ta kat depan. Apa? Qatala yaqtulu taqtulu. Taqtulu anta. Taqtulu anta. Ta kat depan tu ditambah. Asalnya qatala. Tak. Pada fi'il madhi pun ada. Contohnya ta'allama. Ada ta kat depan. Jadi bila ta tu ada pada fa'il mudhari', ada juga pada fa'il madhi, tak bolehlah ta itu menjadi alamat kepada ianya. Ta tu menjadi alamat kepada satu-satu kalimah tu ialah fa'il mudhari'. Tak boleh. Boleh tak? Begitulah yang lain. Contoh nun. Naqtulu. Naqtulu. Fa'il pun ada. Fa'il madhi pun ada dengan nun. Mula dengan nun. Narjasa. Kalau ya, yaqtulu. Fa'il madhi juga ada. Mula dengan ya. Yarna'a. Boleh? Jadi itulah alasan sebab apa Syekh pengarang kitab kita. Panjang syarah sini ni. Tak apa. Itulah alasan kepada Syekh pengarang kitab kita tidak menjadikan masuknya salah satu huruf itu sebagai tanda kepada kalimah tu ialah fa'il mudhari'. Setakat ni jelas tak? Saya nak masuk part lain ni. Jelas tak? Cuba respon sikit. Cuba respon, sahabat-sahabat. Tak ada respon.
Okay, faham lah tu tak? Okey. Tapi sebenarnya kita boleh jadikan penambahan huruf hamzah, huruf nun, huruf ya, huruf ta sebagai alamat dan tanda fi'il mudhari'. Ustaz, huruf yang sama ada pada fi'il madhi. Maknanya huruf nun, hamzah, ya, ta itu dimulakan pada fi'il mudhari'. Pada fi'il madhi pun dimulakan dengan huruf yang sama. Ada berlaku benda tu. Jadi tak jadi alamat. Alamat ni mesti dia seorang, orang lain tak ada. Tak kita sebut tak ada pada fi'il madhi. Sebab apa? Ulama kita sebut penambahan yang ada pada awal fi'il mudhari' itu hamzah, betul tak? Hamzah. Tapi hamzah tu bukan hamzah sekadar hamzah, tak. Tapi hamzah yang apa? Yang menunjukkan ke atas mutakallim. Yang menunjukkan ke atas mutakallim. Contohlah, aqtulu. Hamzah kat depan tu menunjukkan ke atas ana, aku, mutakallim, sebagai orang yang bercakap. Jadi aqtulu tu fa'il mudhari'. Lepas tu datang orang nak i'tirab. Dia kata tak kena lagu tu. Fa'il madhi pun ada. Contohnya apa? Kita tanya akrama. Kita jawab balik akrama tu memang hamzah kat depan. Tapi a kat depan tu, adakah menunjukkan ke atas mutakallim? Tidak sama sekali. Sebab akrama tu akrama huwa. Kalau aqtulu ana. Jadi ana menunjukkan menunjukkan ke atas mutakallim. Orang yang bercakap. Ke atas ana. Kalau akrama bukan menunjukkan ke atas ana. Akrama bukan maknanya aku memuliakan. Akrama dia memuliakan. Akrama ukrimu bahawa aku memuliakan. Boleh tak? Tu. Contoh yang kedua. Tak. Itu satu. Yang kedua nun. Nun menunjukkan ke atas mutakallim juga. Cuma wa ma'ahu ghairuhu. Mutakallim dia tu orang yang bercakap dan dia bersama-sama dengan orang yang lain lah. Contoh ana, lepas tu ada geng-geng kita duduk keliling ni. Nak kita bunuh orang. Contohlah. Tak, bila orang tanya siapa bunuh, ana mewakili semua orang ni, ana sebut naqtulu. Jadi nun tu menunjukkan ke atas mutakallim, ke atas orang yang bercakap. Dalam masa yang sama, bersama-sama orang yang bercakap tu orang lain. Ana wakil lah. Ana wakil orang yang bercakap. Ana wakil untuk bercakap. Ana wakil untuk bercakap. Jadi nun tu menunjukkan ke atas mutakallim. Nun yang menunjukkan ke atas mutakallim, itu yang menjadi tanda kepada fa'il tu fa'il mudhari'. Nun yang sama begitu ada pada fa'il madhi, tak ada. Contoh fa'il madhi narjasa. Narjasa ni benda makna tak ingat. Ala kulli narjasa. Nun pada narjasa tu kat depan ada nun. Nun tu tidak menunjukkan ke atas mutakallim wa ma'ahu ghairuh. Tak, dia bukan makna nahnu, tak. Tapi narjasa ni narjasa huwa. Boleh? Begitulah, yang lain pun samalah. Contoh apa? Waliya. Waliya ni untuk ghaib. Ya ni untuk al-ghaib. Menunjukkan ke atas ghaib. Yang muzakkar. Awal jama' al-mu'annas. Ataupun untuk yang jamak mu'annas. Contohnya yaqtul. Mana yaqtul huwa. Ghaib. Menunjukkan ke atas ghaib yang muzakkar. Ataupun yaqtulna. Hunna. Yaqtulna mana hunna. Mereka ramai perempuan yang ghaib membunuh. Tak. Tu. Itu tidak ada pada fa'il madhi. Juga samalah yang terakhir. Tak. Tak ni lil mukhatab. Lil mukhatab. Contoh taqtulu. Ataupun taqtulu anta. Ataupun taqtulina anti. Ataupun taqtulani antuma. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Ataupun taqtulu hiya. Tak, jadi ta yang makna untuk banyak begitu. Untuk mukhatab, untuk ghaibah, untuk ghaibatain. Ianya tidak ada pada ta yang ada pada fa'il madhi. Jadi boleh jugalah.
Empat perkara ini menjadi alamat kepada masuknya salah satu huruf daripada empat dia menjadi alamat kepada fi'il itu fi'il mudhari', sebab tidak berkongsi dengan fi'il madhi. Selesai. Wa yudhammu awwaluhu in kana madhihi ala arba'ati ahruf. Mudah je ni. Dan didammahkan awalnya, awal fi'il mudhari' in kana madhihi, kalau fi'il madhinya, fi'il madhi bagi fi'il mudhari' itulah, ala arba'ati ahruf, terbina atas 4 huruf. Kadah haraja, contoh yang pertama tu bagi 4 huruf, yang mana 4 tu huruf asal. Ni saraf lah, kita dah belajar dah haraja. Jadi dah haraja 4 huruf, mudhari'nya apa? Depan itu didammahkan yudahriju. Ka akrama, akrama ni 3 huruf tambah 1 huruf. Tak, karuma jadi akrama. Ala kulli hal itu 4 huruf lah, sama ada ditambah ataupun tidak ditambah. Akrama yukrimu. Farraha, asalnya fariha. Farraha yufarrihu. 4 huruf jugalah. Far, ra yang pertama, 2 huruf dah. Far, ra, ha, 4 huruf. Farraha yufarrihu. Wa qatala yuqatilu. Ya depan tu dhammah. Wa yuftahu, kemudian yuftahu fima siwa dhalika. Selain daripada fi'il madhi yang 4 huruf, tak, maka mudhari' baginya difathahkan. Maknanya fi'il madhi yang 5 huruf, fi'il madhi yang 6 huruf, fi'il madhi yang 3 huruf, fi'il mudhari' dia didammahkan, difathahkan. Wa yuftahu fima siwa dhalika nahu nasara, 3 huruf. Maka mudhari' ya yang suru. Intalaqa, 5 huruf. Maka fi'il mudhari' ya yang tariqu, difathahkan. Istakhraja, 6 huruf. Ya yastakhriju. Mudah je kesimpulannya. Kalau 4 huruf fi'il madhi, mudhari'nya depan tu didammahkan. 4 huruf tu sama ada asal, 4 tu huruf asal ataupun ada yang zaid. Kalau selain daripada tu, maknanya 3 huruf fi'il madhi ataupun 5 ataupun 6, maka fi'il mudhari'nya depannya difathahkan. Itu je nak cerita, mudah. Wa amrun. Kita mula tadi 7:40 lebih kurang. Baru sejam. Rasa macam lama pula belajar nahwu ni. Okey. Wa amrun. Wa amrun ni atah pada apa? Wa huwa salasata anwa'. Fa'il itu 3 bahagi. Pertama madin, yang kedua mudhari'un, yang ketiga amrun. Apa makna fa'il amr? Wa huwa ma dalla ala talabi hadatsin muqtadin bi zamanil istiqbal. Amrun ialah satu kalimah yang menunjukkan ke atas talab, permintaan. Tak. Yang mana permintaan tu diminta untuk dilakukan pada waktu akan datang. Okey, itu amrun. Contohnya uqtul. Uqtul menunjukkan atas makna al-qital, pembunuhan. Menunjukkan atas makna talabul qital, atas makna permintaan untuk membunuh. Yang mana permintaan itu berlaku untuk zaman akan datang. Jadi bolok sekali terjemah. Mudah je. Fi'il amar ini menunjukkan ke atas satu makna, iaitu apa? Talabu syai'. Tuntutan untuk melakukan sesuatu. Yang mana tuntutan tu kita minta dia buat pada waktu akan datang. Bukan menuntut tu kita tuntut dia pada waktu akan datang, tak. Apa yang kita nak tu kita minta dia buat pada waktu akan datang. Contohlah uqtul. Saya sebut pada Ustaz Zul Husni, uqtul. Tak, bunuhlah. Maknanya apa? Saya minta dia bunuh. Bila Ustaz Husni tu perlu bunuh orang pada zaman akan datang. Isyrab ya Amirul Akmal. Ataupun ya Amirul Akmal. Mudhaf ilaih. Jadi minumlah. Minumlah itu pada waktu akan datang. Waktu akan datang tu selepas saya cakap ni lah. Selepas zaman at-takallum, selepas saya bercakap, itu makna zaman akan datang tu. Isma', dengarlah. Wahai Ustaz Khairi, contoh. Jadi isma' menunjukkan ke atas talabus sama'. Ke atas permintaan daripada saya kepada Ustaz Khairi untuk mendengar. Bila saya minta dia dengar? Pada zaman akan datang.
Apa makna zaman akan datang selepas ucapan saya tu? Jadi budak tu tengah, contohlah budak dalam kelas kita sebagai guru, budak tengah lalai. Tak, kita sebut rakiz, fokus. Tak, kita minta dia fokus tu. Adakah zaman akan datang tu maknanya esok baru dia fokus, hari ni dia boleh main sembang? Tak ada lah. Selepas kita sebut tu terus kita nak dia fokus. Jadi zaman istiqbal tu selepas kita ucap rakiz, lepas tu istiqbal lah tu. Jadi lepas tu kita nak tengok dia tu fokus. Masa kita sebut rakiz, dia tengah lalai. Lepas kita sebut tu, kita nak dia fokus. Boleh, tu makna istiqbal. Makna istiqbal. Cuma kalau kita tengok lagi lah dalam kitab, benda yang berkait dengan zaman ni kadang dia ikut uruf jugalah. Dia meraihkan uruf. Contoh, berlaku aksiden. Aksiden dah berlaku. Aksiden dah berlaku. Sepatutnya kita guna fi'il madhi tak? Tapi kita guna fi'il mudhari'. Sebab apa? Sebab dia baru 5 minit berlaku, baru 3 minit berlaku. Jadi uruf masih mengatakan ianya sedang berlaku lah tu. Boleh tak? Tu. Dia meraihkan uruf pada sudut tu jugalah. Jadi jangan kita terlalu rigid lah. Sebab dalam kitab pun dia sebut begitu. Bukan makna mesti yaqtulu memang sedang bunuh. Memang sedang ni, pisau ni sedang sup. Kita pun sebut yaqtulu Zaidun Amran. Tak semesti begitu. Boleh jadi dah berlaku pembunuhan tu, tapi baru lagi, masih baru. Jadi bila baru sangat ni, seminit ataupun 2 minit sebelum, kita sebut yaqtulu lah, tak ada masalah. Boleh tak? Itu ikut uruf. Ikut keadaan. Itu yang disebut dalam kitab lah. Selesai. Baca sikit. Wa amrun wa yu'rafu bidalalati ala talaq. Nak kenal amr, tak? Dia tu menunjukkan ke atas talak. Permintaan tadilah. Wa qabulihi ya al-mukhatabah al-muannasah. Dalam masa yang sama, dia menerima ya al-mukhatabah al-muannasah. Ya yang menunjukkan atas mukhatabah. Ya yang menunjukkan perempuan tu sedang kita bercakap dengan dia, tak, dan muannasah, maknanya orang yang kita bercakap tu perempuan. Tu. Tak. Nahwu qumi wadribi. Qumi wadribi. Jadi kum, asalnya kum. Asalnya kum. Okey. Apa tanda kum itu fa'il amr? Kita sebut mesti cukup 2 syarat. Bahasa mudah mesti cukup 2 syarat. Pertama, ianya menunjukkan ke atas talak, permintaan. Iaitu talabu al-qiyam. Jadi kum menunjukkan ke atas talabul qiyam. Yang kedua, dia boleh terima. Dia bukan mesti terima, mesti tulis. Tak. Dia boleh terima. Apa dia boleh terima? Ya al-mukhatabah al-muannasah. Iaitu qumi. Dia boleh terima ya kat belakang tu. Ya kat belakang tu, sebab apa nama mukhatabah? Sebab dia menunjukkan ke atas perempuan tu kita sedang khitab dengan dia. Kita sedang bercakap dengan dia. Muannasah sebab dia tu perempuan. Jadi kum fa'il mudhari'. Sebab dia menunjukkan ke atas talak dan dia boleh terima ya'ul muannasah al-mukhatabah. Jadi bila kita bercakap dengan perempuan, kita sebut kumi. Jadi kum boleh terima tak? Ya belakang boleh. Kumi jadi kumi tu ya tu. Idrib. Kita suruh lelaki. Suruh perempuan idribi. Jadi idrib itu sendiri fa'il amar. Kerana ia menunjukkan ke atas 2 perkara. Pertama, talabud darb. Tuntutan memukul. Yang kedua, idrib tu boleh terima ya al-muannasah al-mukhatabah. Bila dia terima tu, bila kita bercakap dengan perempuan lah. Kalau kita cakap dengan lelaki, jangan sebut idribi, salah. Kita cakap dengan perempuan, idribi ya Zaidu. Ya Hindu. Tak. Boleh. Boleh kot ya Zaidu. Zaidu nama perempuan. Boleh masalah. Tak. Tu. Boleh. Okey. Jadi fa'il amr, kesimpulannya mesti terima 2 benda. Boleh dikatakan ianya amr. Sebab tu saya sebut wa yu'rafu, dan dikenali amar itu dengan 2. Bidalalatihi ala talaq wa qabulihi ya al-mukhatabah al-muannasah nahwu qumi wadribi. Okey, kalau gugur salah satu syarat.
maka tidak lagi dianggap sebagai fi'il amr. Contoh apa? Contoh hanya menunjukkan ke atas apa? Talak. Tapi tak boleh terima ya'ul mu'annathah al-mukhatabah. Kalau dalam syarah tu, disebut apa? Isim fa'il. Isim fa'il ni dia fa'il. Tapi maknanya makna fa'il. Isim fa'il ni dia isim. Isim fa'il, kita ada isim. Kita ada ismun, kita ada fi'lun, kita ada harfun, kita ada juga apa? Ismu fi'lin. Jadi ismu fi'lin ni bukan fa'il, dia tu isim. Isim. Okay, kalau isim fa'il, dia adalah isim fa'il amar, isim fa'il madhi, isim fa'il mudhari'. Contoh sekarang ni, kita ambil isim fa'il amar. Nazali atau wazan fa'ali ni, kiasi ni. Yang 3 huruf semua kita boleh bawa atas wazan ni. Jadi nazali. Nazali ni maknanya duduklah. Duduklah. Contoh saya minta Ustaz Ismail kita. Nazali. Bukan duduklah, turunlah. Inzil maknanya inzil. Bukan inzal. Nazali maknanya duduklah. Sekali lagi. Turun. Maknanya inzil. Tu. Qatali. Qatala, qatali. Maknanya uqtul. Bunuhlah. Isim fa'il amar. Contoh apa lagi? Syarabi. Minumlah. Maknanya isyrab. Jadi nazali menunjukkan ke atas talab. Iaitu menunjukkan ke atas permintaan kita kepada seseorang untuk turun. Qatali menunjukkan ke atas talab, iaitu permintaan kita kepada seseorang untuk membunuh. Tak, tapi kita tak panggil dia tu fa'il amr. Kita tak panggil dia fa'il amr. Sebab apa? Dia tak boleh terima ya'u al-mu'annathah, ya'u al-mukhatabah al-mu'annathah. Tak boleh disebut nazali, qatali. Tak boleh. Tak boleh. Salah. Malah kalau nak suruh perempuan pun kita guna kalimah yang sama. Nazali, ya Fatimah. Nazali, ya Zaidu. Dan begitulah seterusnya. Kita guna kalimah yang sama. Sama ada kita nak suruh perempuan ataupun lelaki. Itu kalau isim fa'il amar lah. Kalau fa'il amar dia berubah-ubah. Idrib, idribi, idriba, idribu. Jadi boleh kalau gugur syarat apa? Kalau gugur syarat tidak boleh menerima ya'ul mukhatabah al-mu'annathah, maka ianya bukan fa'il amar. Maka ianya bukan fa'il amar. Lepas tu dia apa? Dia itu sama ada isim fa'il amar. Contoh tadi nazali, qatali dan sebagainya. Ataupun dia masdar. Masdar. Contoh saya sebut darban Zaidan. Saya pergi depan Ustaz Husni. Tak, saya sebut kepada Ustaz Husni, darban Zaidan. Maknanya pukullah Zaid. Cuma saya guna perkataan darban, masdar. Saya nak memerintah Ustaz Husni untuk membunuh si Zaid ni, saya guna kalimah darban. Guna masdar. Darban Zaidan. Tak, jadi darban tu menunjukkan atas tolak permintaan daripada saya kepada Ustaz Husni untuk membunuh. Bunuh siapa? Bunuh Zaid. Tapi darban tu boleh tak terima ya'ul al-mukhatabah al-mu'annathah. Contohlah kalau saya nak suruh Ustazah Alia bunuh orang. Adakah saya akan sebut darbi Zaidan? Tak ada lah. Itu. Jadi kalau gugur syarat tidak boleh menerima ya'ul mu'annathah al-mukhatabah, kita sebut ianya bukan fa'il amr. Lepas tu dia apa? Dia itu sama ada isim fa'il amr, isim, bukan fa'il amr. Ianya isim fa'il amr. Contoh nazali, qatali dan sebagainya. Ataupun dia masdar. Darban Zaidan, darban amran dan sebagainya. Okey, itu kalau gugur syarat apa? Syarat tidak boleh menerima ya'ul mu'annathah al-mukhatabah. Okey, kalau gugur syarat yang lain, iaitu tidak menunjukkan ke atas talab, tapi dia terima ya'ul mu'annathah al-mukhatabah, ketika itu mudahlah. Ianya fa'il mudhari'. Ianya fa'il mudhari'. Contoh saya sebut kepada Ustazah Alia. Tak, anti taqumina. Anti taqumina. Anti taqtulina.
anti tashrabina. Okey. Jadi asal tashrabu. Bila anti tashrabina. Okey, tashrabina. Lepas ba tu ada ya. Ya tu kita panggil ya al-mukhatabah al-muannatsah. Ya tu menunjukkan ke atas apa? Al-mukhatabah tu ke atas satu orang yang saya sedang bercakap dengan dia. Dan dalam masa yang sama dia menunjukkan orang tu ialah orang perempuan. Itu kalau nak terjemah sesa lah. Boleh. Jadi ianya menunjukkan ke atas apa? Apa tu taqumina tu dia ada ya, dia menerima ya al-muannatsa al-mukhatabah, tapi dia tidak menunjukkan ke atas talaq. Ketika itu kita panggil apa? Fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Selesai. Habiskan sikit lagi. Nahwa qumi wadribi wa minhu hati wa ta'ala 'alal asah. Okey. Wa minhu wa min fi'lil amr. Dan termasuk juga bawah fi'il amr ialah hati. Hati, perkataan hati. Hati ni makna datangkan. Ya? Baca dengan hati. Boleh? Okey. Sebab apa hati itu, maknanya datangkan itu, dianggap sebagai fa'il amr sebab cukup dua syarat. Pertama, ianya menunjukkan ke atas talab. Talabul ityan. Permintaan untuk dia datangkan sesuatu kepada kita. Yang kedua, dia boleh terima ya'ul mu'annatsa al-mukhatabah. Kalau hati ya Zaidu. Kalau saya suruh Ustazah Alia, hati ya Ustazah Alia. Contoh. Jadi hati. Boleh. Jadi ta tu sentiasa baris bawah lah. Hati. Kalau apa nak suruh dua orang perempuan apa? Hatia. Kecuali lah kalau kita nak suruh ramai akan jadi hatu. Hatu. Mana? Hatu antum. Hatu antum. Sekejap saya tengok sini sekejap. Kita buat 6 apa? 6 tu. Anta antum antum anti antum antum hati. Hati anta. Hatia antuma. Antum hatu. Tu je berubah ta tu bagi dhammah. Hatu. Lepas tu apa? Anti tak? Hati. Dia terima ya'ul al-mu'annasah al-mukhatabah. Lepas tu hatia antuma. Dia sama muzakkar makna sama hatia. Lepas tu apa? Kalau antunna, hatina. Jadi ta tu semua baris bawah kecuali pada antum, hatu. Boleh? Tu. Dalam kitab pun sebut gitulah. Boleh dah? Okey, jamil. Okay, selesai. Yang kedua wa ta'ala. Ta'ala tu mana? Mari sini. Mari sini. Ta'ala juga termasuk bawah fa'il amar. Yang ni memang bagi atas je lam tu. Ta'ala. Contoh kita nak buat 6 tu. Anta tu ma'antum, anti antum ma'antuna. Ta'ala. Lepas tu dua orang. Ta'ala. Tak. Ta'ala ke tak? Betul. Ta'ala. Lepas tu kalau ramai, ta'alau. Kita panggil 5-6 orang lelaki mari ke sini. Ta'alau. Lepas tu perempuan, ta'alai. Tambah ya lah belakang. Ya'ul mu'annas al-mukhatabah. Tapi jangan sebut ta'ali, ta'alai. Lepas tu ta'ala antuma. Lepas tu ta'alaina. Jadi pada ta'ala, lam tu sentiasa baris atas. Dia takkan jadi ta'alina, tak ada dia ta'ala gitu ya. Ta'ala, ta'alau, ta'alai. Ta'ala, lepas tu ta'alaina. Boleh? Betul tak ni?
Hmm? Okey, selesai. Betul lah tu, Okey. Jadi wa minhu hati wa ta'ala alal asah. Ta'ala itulah fa'il mudhari', fa'il amar sebab dia boleh terima dua alamat. Jadi pertama ya dulu ala talab, yang kedua dia boleh terima ya al mukhatabah al muannasah. Bila kita sebut pada perempuan, kita sebut apa? Ta'alai. Ta'alai. Okey, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li ka hal wa fi wa lam. Yang terakhir ialah harf. Adapun harf ianya satu kalimah, maknanya ialah satu kalimah dalat ala ma'nan fi ghairiha, satu kalimah yang menunjukkan ke atas maknanya fi ghairiha, pada perkara yang lain. Contohnya makna zarfiyah. Makna zarfiyah tidak terzahir kecuali kalau kita gabung dua perkataan yang lain. Contoh ana fil fasli. Ketika itu fi barulah menunjukkan secara jelas makna zarfiyah, iaitu makna dalam, keberadaan di dalam. Jadi ana fil fasli makna aku dalam kelas. Tak, okey. Makna zarfiyah, makna dalam tu boleh tak difahami kalau sebutir fi saja? Tak boleh. Mesti bergabung dengan yang lain. Boleh? Mesti bergabung dengan yang lain. Berbeza dengan isim wajhun, muka. Kita boleh faham lah, tak tambah makna, tak tambah kalimah lain pun. Daraba maknanya telah memukul. Tapi kalau fi kan ada banyak makna. Ada makna zarfiyah, ada makna sababiyah, apa semua bagai tu. Tak, okey, makna sababiyah, fi dengan makna bi, ataupun fi dengan makna zarfiyah, tidak terzahir sesekali, terbalik. Sesekali tidak terzahir kecuali kalau datang yang lain. Barulah kita tahu fi tu maksud dia dalam ataupun bi maksudnya sababiyah. Tak. Contoh apa kalau nak buat fi sababiyah apa? Contohlah saya buat reka ayat. Ji'tu ilal madrasati fid dirasah. Contoh, kalau tak kena tak tahulah ayat tu. Ji'tu ilal madrasati fid dirasah. Tak, aku datang ke sekolah fi dalam. Tak kena terjemah dalam. Tak kena. Jadi aku datang ke sekolah fi dirasah ai bisababid dirasah, li ajli dirasah, untuk belajar. Jadi ba kat situ li sababiyah. Dapat mana bi tu fi tu makna sababiyah? Bila kita masuk kalimah sebelum kalimah selepas, dan kita tengok makna ni tak sesuai dengan fi, kita letak sababiyah. Jadi makna sababiyah, makna zarfiyah bagi satu-satu harf tidak terzahir kecuali digabungkan dengan kalimah yang lain. Jadi kesimpulan dia, al-harf ialah kalimah yang dalat ala ma'nan, dia menunjukkan ke atas makna fi ghairiha. Bila masuknya kalimah-kalimah yang lain. Boleh tak? Biasa yang kita dengar fi ni tidak terzahir makna. Maknanya fi ni makna dalam, cuma tidak terzahir. Kecuali dengan kita gabung fi itu dengan kalimah-kalimah yang lain. Itu kalau nak syarah ke budak, okey, tak ada masalah. Fi maknanya dalam, kita beritahu awal-awal makna dalam. Dia tak ada beza dengan yang lain. Fi maknanya dalam, dah ada makna tak? Ada. Wajhun maknanya muka, dah ada makna. Apa beza fi dengan wajhun? Daraba dah ada makna, telah memukul. Jadi apa beza fi dengan daraba? Faham tak? Jadi masing-masing dah ada makna. Cuba makna tak berapa jelas. Kecuali kalau kita tambah ana fil fasli. Boleh kita tahu ana fil fasli, kalau sebut fi mana orang faham? Tak. Itu syarahan untuk mubtadi'in boleh lah. Jadi makna fi dah ada dah, iaitu dalam. Maknanya tidak terzahir. Makna tidak terzahir tu maknanya ialah kalau sekadar kita sebut fi zikir 33 kali, orang tak faham apa fi apa, dalam apa. Kita sebut ana fil fasli, barulah difahami aku dalam kelas. Tak. Jadi makna dah tahu dah maknanya, cuma tidak terzahir. Itu yang saya terang untuk pelajar saya lah.
Tapi kalau kita nak lebih mendalam, sebenarnya fi tu sendiri bukan tak terzahir makna. Dia apa kita sebut? Makna dia tu tak nak mesti ada benda lain. Barulah kita tahu makna dia apa dia. Makna dia dalam ke bukan dalam. Fi tu, semata-mata fi tak tahu benda apa. Dia ada makna, bukan tak ada makna. Dia ada makna. Cuma semata-mata dia, kita tak tahu. Zarfiyah ke sababiyah tak tahu. Kita letak benda lain, barulah kita tahu makna dia. Jadi makna dia tertakluk kepada perkara lain. Saya dapat daripada Syekh Husam ni. Syekh Husam Ramadan tengah. Okey, boleh? Itu makna kalimatun dalat ala makna. Satu kalimah menunjukkan ke atas satu makna. Jadi dia ada makna, bukan tak ada makna. Dia ada makna. Fi ghairiha. Tapi makna dia tu nak kita tahu fi ghairiha. Mesti dia bergabung dengan kalimah lain. Ana fil fasli. Barulah fi tahu makna zarfiyah. Menunjukkan ke atas dalam. Bila apa? Bergabung dengan ana dan juga al-fasli. Begitu. Selesai. Wal harfu itu makna harf. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'l. Nak kenal lagu mana? Ma la yasluhu, satu perkara atau satu kalimah yang tidak sesuai masuk padanya dalil isim, alamat-alamat isim, wala dalilul fi'li, juga tidak sesuai masuk padanya dalil-dalil ataupun alamat-alamat fi'il. Jadi meninggalkan alamat ataupun tidak terima alamat, itu alamat kepada dia itu harf. Contoh apa? Kalimah fi sendiri. Fi itu apa tanda? Dia mari sangkut tu. Okey, fi. Fi apa tanda dia tu harf? Tanda fi tu ialah harf, ialah dia tidak menerima alamat fa'il, tidak menerima alamat harf. Di fi tak boleh masuk sin, tak boleh masuk saufa, tak boleh masuk ta kat belakang, tak boleh masuk al, tak boleh masuk banyak benda lah. Jadi alamat isim dia tak terima, alamat fa'il dia tak boleh terima. Jadi tidak menerima alamat isim, tidak menerima alamat fa'il, itulah alamat kepada dia tu harf. Dalam pertama hal. Okey, hal ini masuk pada fa'il dan juga masuk pada isim. Hal yahfazu Zaidun, ada isim tidak memberi kesan kepada fa'il. Jadi Zaidun kekal Zaidun lah, tak jadi Zaidan, tak jadi Zaidin. Letih main dengan internet ni. Okey. Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua, fi. Wa fi. Contoh yang kedua, fi. Fi ni tak khusus untuk isim. Masuk pada isim sahaja. Bila masuk pada isim sahaja, maka dia sebab tu yadhhabu jadi lam yadhhab, mati. Dia boleh mengubah baris fa'il. Yaqtuluna jadi lam yaqtulu, buang nun kat belakang. Majzum dengan buang nun. Yarmi jadi lam yarmi, kita buang huruf illah. Kesimpulan dia, bila satu-satu harf itu masuk pada isim dan juga fa'il, maka dia tidak beramal. Contoh hal. Kalau satu-satu huruf, bila satu-satu huruf itu hanya masuk pada isim, maka dia hanya beramal pada isim, tidak pada fa'il. Contoh fi. Maka fi akan memberi kesan pada isim. Kalau faslan boleh berubah menjadi faslin bila masuk fi. Yang terakhir lam. Contoh bagi lam. Satu harf hanya masuk pada fa'il, tidak masuk pada isim, maka ia akan memberi kesan pada fa'il. Contoh yadhhabu jadi lam yadhhab, lam yaqtulu, lam yarmi. Dia akan buang huruf illah, akan buang nun, disebabkan masuknya lam. Jadi contoh yang diberi kahal, wa fi wa lam, itu ada perkara yang nak disampaikan lah oleh Syekh. Selesai kat situ. Al-i'rabu kita berhentilah. Dia pun main 2-3 kali main apa tu, sangkut ni tak jadi. Dia cukup sekadar tu. InsyaAllah minggu depan kita baca babul i'rab wal bina. Kita baca satu bab terus. Tak boleh lama sangat. Tidak, lambat khatam susah. Okay, cukup sekadar tu. Kalau tak faham boleh tanya kemudian lah. Sangkut banyak kali ni.